Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma taufiqi wal intisamiya illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib hasbiyallah wa ni'mal wakil rabbana afri alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Batuk ada sikit lagi ya. Tak minum air sikit. Bismillah. Baik, hari ini kita ambil muka surat Kitab Bulughul Maram, muka surat 207, 208. Berkesempatan kita ambil dua-dua. Hadis 207, 208. Bab kita duk mengaji ni sama-samalah kita cuba beramal, kan? Ustaz, kenapa sama-sama sekali? Pasal orang yang paling cilaka sekali ialah orang yang duk mengajak macam ustaz ni tak beramal dengan ilmu. Bagi doa lah. Doa sebab apa? Kita semua tahu. Tahu tak tahu kena tahu. Bila kita duduk di kuliah ni, terutamanya kita mengaji, ahli neraka yang dah masuk neraka, mereka seronok tengok kita. Ahli neraka yang masuk neraka, mereka seronok tengok kita. Mereka semua yang masuk neraka ni seronok dengan kita, harap bila kita mati nanti kita boleh tolong mereka. Boleh faham tak? Ahli neraka yang dah mati ni seronok tengok kedatangan kita. Dan mereka harap lepas mati esok ni boleh tolong mereka. Satu hadis yang diceritakan bahawa Ustaz cakap tentang maksud hadis senang. Kita ada ulama hadis semua banyak ini. Tapi duk batuk, bismillah. Dia kena ayat suam best. Sejuk, tapi tak apa. Tak apa. Ada penat ni. Satu hadis Nabi SAW dia cerita, orang ni ya Allah Tuhan, dia kata apa? Ya'ti yaumul qiyamah, pada hari kiamat dia dibangkitkan. Semua kita mati ni bila Allah panggil saja. Yauma yad'ukum. Hari yang Allah panggil kita. Kita dah mati. Bila Allah panggil kita, zoom kita bangun. Sekelip mata bangun. Tanpa kita lewat panggilan Tuhan. Ini Quran cerita. Yauma yad'ukum, hari yang Allah panggil kita, automatik kita bangun dengan cepat. Sekelip mata pun kita tak tangguh. Di sini Allah panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tunggu Ustaz nak mandi. Nanti saat baju tak ada, mana tuak belakang aku, jerit kat sini, mana baju aku, kepi aku mana? Semua kena tanya. Kadang-kadang lelaki-lelaki yang malas ni, bila dia start kahwin saja, dia letak semua tanggungjawab dekat isteri dia. Ini nama dia masalah jiwa. Masalah jiwa. Masa dia belum kahwin lagi, okey, dia boleh buat kerja sendiri, dia yang tu sendiri. Tapi bila dia kahwin, jadi kata tanggungjawab aku selesai, everything my isteri. Yang tu tabiat orang mamak dia buat macam tu, kan? Memang kalau kita tengok, kita pergi tak dengar mampu pula aku. Memang setengah orang, ya Allah, ada tabiat sampai tak benarkan isteri masuk di suami masuk dapur. Habis makan kena basuh tangan, letak pinggan di situ, habis itu je kerja dia. Dia masuk dapur tak boleh, tak boleh sentuh apa-apa pun tak boleh. Itu cara kita. Tapi agama bukan macam tu. Kita sendiri tengok Rasulullah sendiri uruskan baju dia, betul tak? Urus kadang-kadang. Rasulullah pernah masuk di dapur, pernah masak sup tak? Pernah. Dan kadang-kadang Rasulullah sendiri masak, panggil isteri dia, kejut. Kadang-kadang bila mana Aisyah nak tidur, dia sediakan tempat tidur. Allahu Akbar kabira. Hari ini kita terbalik. Betul tak? Imam pun main. Ini semua imam pada semua ada. Yang ni jamiat tu ialah tak kesalahan kita. Kalau dia nak buat itu, alhamdulillah. Tapi bukan kewajipan dia.
Nampak tak? Kalau dia nak tolong, Alhamdulillah. Tapi orang perempuan dengar ini, seronok lah ai. Nampak tak? You basuh, I duduk. Ni je. Nampak tak? Dan nak kata kalau boleh, kerjasama lah. Kerjasama. Nampak tak? Tak mana tajuk tu boleh pim, tak tahu. Okay, tak apa. Baik, Alhamdulillah. Hari ini bab kita masuk bab orang yang dah mati. Ustaz kata bila Allah panggil saja, yauma yad'ukum, hari yang mana Allah panggil, automatik dia bangun. Automatik dia tak tangguh. Kita nak percaya, tak percaya, kita wajib percaya. Kita bangun. Bila kita bangun, terus mulut lidah kata, ya Allah, aku nak taat, aku nak patuh. Pada masa tu kita menangis, kita menyesal. Di kalangan kita tanya, berapa hari kita duduk kat dunia nak? Ini kata 10 hari kot. Kalau tak 10 hari. Ni duduk cakap ni, bahasa kita senang. Kan? Dia ni kata berapa hari tu duduk kat dunia ni? 10 hari. Kalau tak 10 hari apa? 1 hari. Ini pula kata tak sampai 1 hari. Ini pula kata tak sampai berapa. Berarti kita mati nanti, kita akan buat pengakuan dunia yang kita duduk ni tak sampai 1 hari. You all can understand, inilah dunia yang nak tipu kita. Tapi masa tu kita nak kena bela iman kita. Bila iman ada, dia guard semua kita. Jangan terpengaruh dengan dunia. Wala taj'al dunia akbar min hamina. Tapi kalau iman tak ada, tak upayalah. Tak upayalah. Kalau iman tak ada, tak upayalah. Hang sembang lah, hang cakap lah, tak boleh masuk dan tak boleh hayati dia. Oi, kita nak mati dengan iman kan? Selalu kata, matilah aku dengan iman. Oi, bukan senang nampak bab ni, subhanallah. Maka, bila kita dibangkit esok ni, kita baru tahu sebenarnya ya Allah Tuhan kedudukan kita. Pasal tu bila Allah panggil, hayya ala salah, hayya ala falah, kita buat dono. Susah panggilan Tuhan, tapi bila mati esok ni, mau tak mau kita kata, ya Allah, aku nak taat, aku nak patuh. Maka semayang ni untuk ustaz dengan kita tak boleh main-main. Bila semayang tak elok, tak upayalah. Nak tengok orang tu ada iman, cantik, elok, dia dengan solat tak boleh nak dipisahkan. Tak boleh nak dipisahkan. Hari ini hadis yang ketiga. 1, 2, 3, 4 dah masuk hari ni. Dia batuk, siapa pun tak tahu. Apa kata kat aku berdosa, tu dia, jangkit. Tapi kami tak ada COVID disahkan. KKM dah sah, dah tak ada apa. Ini nama dia COVID, dia batuk gatai. Okey, baik. Hadis yang seterusnya kita tengok. Hadis solat Jumaat ni kita dah terang dah, kan? Kedudukan dia sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah suruh sahabat azan, solat, sampai Nabi sediakan api nak bakar rumah, sampai macam tu. Semua yang kita baca ni menunjukkan bahawa betapa besarnya solat jemaah berbanding dengan solat sendiri-sendiri. Okey, kita sambung hari ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita. Apa dia kata dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalus salah, berat sekali sembahyang. Perbuatan sembahyang jadi berat. Ala, dia kata munafiqin, atas orang-orang yang ada unsur munafik. Kita nak tahu munafik tak munafik, kita tengok sembahyang. Nak sembahyang rasa tak seronok. Nak buat sembahyang tu tak seronok. Ada unsur penyakit tu. Ada nama dia virus munafik. Sama ada stage mana kita tak tahu. Stage 1, kedua, ketiga. Bila ada satu stage, tak boleh ubat dah. Macam kita kata kanser, yang ada kanser ubat macam mana tak boleh. Jangan sampai sifat munafik ni, ya Allah, dia benci pada solat. Itu dah kemuncak dah. Okey, kita dah muncak dah. Kita dah mengaji ni, kita ada rumah kita. Anak ada, isteri ada, keluarga ada. Jangan bagi penyakit ni ada kat rumah. Merbahaya. Asqalus solat. Berat bagi dia nak buat solat ni. Alal munafiqina, atas orang munafik. Munafik dengan solat memang dia tak ni. Quran akan cerita. Orang munafik ni suka semayang siang-siang depan orang, dia suka. Semayang siang tak ada masalah. Yang menyebabkan semayang yang menjadi masalah kat dia semayang malam. Pasal semayang malam orang tak nampak. Semayang subuh, sahabat Nabi, kalau semayang subuh, hang tak nampak aku tak nampak hang. Begitu juga dengan semayang isyak, gelap tak nampak. Nampak tak?
Dia tak nampak. Jadi semayang yang nampak dia tunjuk. Sunat cantik elok mak. Ni golongan munafik. Dia suka buat apa-apa pun nak tunjuk ke orang. Penyakit tunjuk ke orang ni agama tak suka. Kita kena kata aku tak suka. Kan? Kena buat lagu aku tak suka. Aku tak suka. Lagu tu. Anda kata kita tak boleh suka dengan benda ni. Nak buat sikit benda, nak tunjuk ke orang, nak tunggu orang puji kita, nak sorong-sorong, tak boleh. Ini semua Quran dah cerita dah. Penyakit riak ni dia ada, dia nak buat sesuatu. Bila dia buat sesuatu benda, dia nak orang terima kasih, kena bersyukur. No. Tuhan sama tanya, aku di mana? Han tunggu siapa sebenarnya dalam hidup Han? Han nak buat untuk siapa, nampak tak? Jadi kita kena banyak, apa semua kita kena buat kerana Allah Ta'ala. Oi, penyakit ni bukan senang, nampak tak? Kadang-kadang kan, orang perempuan dia pakai baju cantik. Bilang puji, kembang semangkuk lah. Ya Allah Tuhan, nampak tak? Tudung you cantik lah. I beli kat Jeddah, nampak tak? Mula. Kan? Senang je penyakit syaitan nak main, senang sangat-sangat. Satu kita tak dibenarkan sama sekali memuji orang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah je. Dia yang menjaga langit dan puji kepada Allah yang jaga langit dan bumi. Kalau kita sayang kat ustaz tu sekalipun, jangan cerita, Ustaz, I suka you. Hang nak mampu Ustaz tu balik cerita, you know tak, bila I ceramah, ada orang puji I, ramai orang. Cara dia cakap macam tu semua, penyakit duduk main dah. Ni semua, kalau sayang jangan. Biar simpan sudah, doa sudah. Benda kita tak boleh puji orang. Kadang-kadang kesan daripada kita puji orang, dia jadi lingkup bin Jahannam sebab kita hang sama-sama perosak dia. Kalau kita sayang orang tu, kita suka orang tu, kita cerita ke Allah, Alhamdulillah, aku dapat seorang guru yang boleh didik aku. Aku dapat seorang guru yang boleh didik aku. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Allah hantar seseorang untuk membetul diri kita. Syukur pada Allah Ta'ala. Baik. Maka dia kata kat sini, solat orang munafik ni berat sangat-sangat bagi dia. Dia kata, Salatul Isya, solat Isya. Kita tengok solat Isya, solat malam. Solat Isya lagi solat Fajar. Dua solat ni gelap. Zaman Nabi dululah kan. Dua solat ni termasuk zaman kita pun. Dua solat ni susah pasal solat Isya dia free dah. Masa tu dia free, lapang dah. Solat Fajar nak tidur. Dua-dua ni nak kena melakukan pengorbanan. Tapi orang munafik paling berat sekali dua solat ni. Dia kata walau ya'lamuna ma fihima. Kalau dia tahulah kedua-dua kelebihan solat ni, dia kata la atauhuma walau habwah. Dia sanggup berjalan, merangkak pun sanggup berjalan di masjid atau di surau, asalkan jangan aku ada penyakit malas solat subuh dengan solat apa? Solat Isya. Kita kena heret diri kita. Kalau hantaulah ya Allah, Abu Dardah kata apa? Aku dengar mulut Nabi. Nabi kata walau ya'lamuna ma fihima. Kalau hantaulah kedua-dua tu ya Allah kelebihan dia, la atauhuma walau bihabwah. Sanggup dia kata walau habwah. Sanggup merangkak mai untuk melakukan solat berjemaah. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat sama. Maksud hadis ni dalam buku kita yang kita beli ni, yang nak beli pun ada, solat Isya dan solat subuh merupakan solat yang sangat berat untuk dikerjakan setiap dikata orang. Tapi orang mukmin seronok kalau hampa ada jiwa Allahu Akbar semayang. Dalam semayang Assalamualaikum ya Allah, seronok. Alhamdulillah. Semayang hampa rasa seronok tu, Alhamdulillah. Nampak tak? Bila main masjid rasa seronoklah. Masuk di sini rasa seronok, Alhamdulillah. Tapi bila masuk di masjid dia gelisah. Tanpa tu tengok, Allah mamak tu mai. Dia nak lari jam, macam nak keluar. Nanti mampu nak menjaga. Kan? Dia tengok-tengok, ingatkan tak ada kuliah. Ada kuliah. Alamak, dia ni punya kuliah mesti lama macam badak. Mau tak lama, mai pun je, bodoh. Kan? Sebab dia kata, oleh kerana itu, dia kata, kita diperintahkan untuk lebih memperhatikannya. Tuan kitab ni kata, tolonglah perhatikan dua solat tu bagi elok. Solat subuh dengan solat Isya. Nampak tak? Hukumnya wajib, dia kata, lebih memperhatikan solat Isya dengan solat subuh.
dalam banyak-banyak solat kena cek kat diri kita dua solat ni bagi elok. Jangan bagi ada virus tu. Kita bila dengar macam ni, kita kena pastikan isteri kita, suami kita, anak pinak kita yang duduk sebumbung kita, jangan ada penyakit dua solat ni dia susah sangat-sangat. Doa bagi Allah permudahkan, nampak? Doa Allah bagi permudahkan. Kita tengok apa tuan kitab dia kata, Ustaz saja ambil apa nama Abdul Qadir Syaibah Al-Hamid, kan? Dia punya karangan boleh kita baca, alhamdulillah, kan? Sikit dia duk kata maksud daripada hadis ni. Dia kata apa? Hadis ni dia kata mai kita ambil, dia kata ayat Quran, dia kata mai ambil ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita panggil depa ni surah At-Taubah. Panggil orang munafik ni banyak. Buka Baqarah saja Allah Taala dah cerita dia munafik. Pertama sekali dia cerita berkenaan dengan apa? Orang beriman, orang kafir, tu orang munafik. Surah Al-Baqarah. Buka. Mai tang apa nama Islam senang. Mai tang kafir senang kita tahu. Mai tang munafik, ya Allah, berbelah-belah ayat dia kena baca. Nak tahu tentang apa nama sifat yang kata munafik tu. Kita kena cuba, okey. Kita dalam dunia ni sebelum nak jumpa kena Tuhan tu kena beres. Kalau tidak susah, nak mati kita susah. Umur kita ni semua macam kusur beletak. Tak ni dah. Tak larang, ustaz pun dah mengajak pun dah tak larang, tak macam dulu dah. Dulu nak kata-kata, lah ni tak kata dah baik soleh dah. Dah baik dah. Dah pakai lebat dah. Tak larat dah. Menunjukkan apa? Waktu kita tak lama dah. Waktu kita tak lama dah. Sudahlah. Duduk lama-lama di dunia buat apa weh? Macam ni kita tak ada apa pun. Tidur mangkit. Nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Tengok Quran surah At-Taubah. Quran kata apa? Ni. Kalau baca tengok Allah kata apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa dikata annahum kafaru billahi wa rasulih. Dalam surah At-Taubah, wa ma mana'ahum, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, dia kata, dan tidak pula dia kata yang benar diinfak. Tahu tak semua benda yang diinfak, wa ma mana'ahum, apa benda yang dia infak. Dia infak, kadang-kadang diinfak tu, kadang-kadang orang munafik ni dia kaki infak. Quran cerita panggil dia suka infak pasal nak menunjuk ke orang. Surah ni ai lah buat. Terkedik-kedik pada dia punya sikap macam tu. Tapi Allah Taala kata wa ma mana'u. Apa yang infak, apa yang hang bagi pasal hang tak beriman, illa annahum, pasal apa khususnya Allah Taala kata apa? Antuqbala minhum nafaqatum. Aku tak boleh terima langsung. Aku Tuhan tak boleh terima langsung segala sedekah hang, segala infak hang, segala aku. Pasal apa? Illa annahum kanu kafaru billahi wa rasulih. Hang ada unsur hang kufur dengan Allah dan Rasul. Hang kategori kafir. Ni Allah dah kata. Hang kategori macam tu. Hang bukan infak untuk nama aku. Hang infak nak tunjuk. Kadang-kadang ya Allah kita bagi satu benda, cek punya besar macam tu, 100,000. Bukan cek tu nak masuk dalam bank, kecil je. Punya besar, 100,000 pada. Tapi ada orang bincang pula. Ustaz, yang tu kita nak tunjuk ke orang apa yang kita buat. Terpulang kat dia lah. Tapi agama ada ajar, orang munafik punya infak, punya sedekah dia, Tuhan tak mau. Tuhan tak mau, satu. Infak dia. Yang kedua, ayat Quran sambung. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Dan depa ni Allah kata wala ya'tuna. Dan dia kalau main semayang sekalipun, Allahu Akbar, tengok sikap malas dia. Dia memang nak semayang malas, Allah kata wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Dan kalau dia semayang sekalipun, dia semayang, sifat semayang dia malas. Sifat orang semayang ni malas. Jadi jangan ada sifat nak berdepan dengan Allah Ta'ala ni malas, jangan. Kalau boleh ya Allah, bila nak semayang tu bagi cantik, bagi elok. Nak semayang ni bagi cantik, elok. Terutamanya apa, tengok Imam Malik ni duduk di Madinah, dia smart lah. Dalam semua ulama hadis, Imam Malik memang smart. Dia kalau nak baca hadis saja, dia semayang dulu. Lepas semayang dia pakai, dia nak baca kitab ni, dia segak, dia pakai elok. Satu kitab dia nak baca, dia punya duduk punya elok. Kadang-kadang kita baca satu sikap dia menerap dengan baju pagoda. Contoh,
Termasuk dengan aku sekali. Kita lemah nampak tak? Bila kita tengok Imam Malik, dia ra'i, dia baca satu hadis Nabi, dia kata, ya Allah, aku baca satu hadis Nabi ni, aku duduk sembang dengan Nabi. Sonok tau jadi jiwa orang beriman. Tapi bila jiwa kita tak sampai tahap tu, kita dengar cerita depan ni, kita rasa pelik. Pelik pasal kita tak mau tolak diri kita untuk cepat nak beriman dengan Allah. Pasal tu kita kena minta dekat Allah Ta'ala hidayah, dia petunjuk, dia kena. Kan? Masalah hadis dia sebut apa dah? Ustaz dia sebut dia hari ni. Nabi SAW sebut apa? Nabi bila duk renung sahabat dia renung, dia tengok sahabat dia, terkeluar dari mulut. Nabi kadang-kadang dia tengok sahabat tertentu, dia cakap. Okay? Dia duk renung sahabat-sahabat dia ni. Maka Nabi kata, ya Allah dekat sahabat dia, Man aradallahu bi abdi khairan. Mana-mana man arada. Mana-mana orang kalau Allah kehendakkan dia, Allah suka kat dia, kalau Allah sayang kat dia, bi abdi dengan hamba aku ni khairan. Hamba aku ni, aku nak bagi kebaikan dekat dia, ista'malahu. Aku nak bagi peluang untuk dia beramal. Kalau aku suka, aku sayang, aku nanti bagi peluang untuk dia beramal. Mudah dia beramal. Sahabat pun tanya Nabi, qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Macam mana cara dia nak beramal ya Rasulullah? Macam mana nak beramal? Yuwafiquhullah. Allah Ta'ala akan bagi peluang qabla mautihi. Dia akan beramal dengan amalan yang soleh qabla mauti. Sebelum dia mati, dia akan beramal dengan amalan yang soleh. Allah bagi peluang kat dia. Sebelum dia mati, Allah akan bagi peluang kat dia. Kadang-kadang nak buat amalan yang soleh ni, ulama kata Allah bagi pada kita hidayah. Semua kita tahu hidayah tu maksud dia, semayang wajib, baca Quran kena, esok ni mati dia tolong kita di kubur kita. Oi, kena mai kuliah ni, kena mai kuliah, kena berkawan dengan malaikat sudah mati senang. Bukan kita tak tahu, semua kita tahu. Itu hidayah. Tapi kalau sekadar dengar saja, dia tak sertai dengan taufik daripada Allah. Minta tolong dengan Allah taufik. Minta Allah bagi kekuatan untuk kita beramal dengan benda tu. Maka hidayah saja tak mencukupi, tak disertai dengan taufik Allah. Kata tu kita minta, ya Allah bagi hidayah, bagi taufik. Untuk kita nak beramal dengan benda tu. Aduh, bukan senang lah ya Allah. Sakit jantung. Minum ayat Ustaz. Bismillah. Ustaz cakap ni terutamanya untuk diri Ustaz. Kita bimbang. Bila kita nak mengaji, ya Allah Tuhan, teringin nak jadi orang soleh. Teringin nak jadi orang soleh, jadi orang baik. Sampai berasa bila mana sahabat Nabi tengok Imam Syafi'i duk cerita di kalangan halaqah orang soleh ni, dia pun boleh baca hadis tu, dia boleh sebut, dia boleh menangis, takut sifat tu ada kat dia. Sifat tu ada kat dia, dia terbayang balik. Macam kita tengok apa nama Nu'man bin Akil kecil je. Dia boleh baca hadis, umur dia 7 tahun boleh menangis, ni gila tak gila. Allah bagi kat dia. Allah bagi peluang. Ada sahabat-sahabat Nabi yang kecil je, Allah ayat mata boleh meleleh, bila main besar meleleh, main buta. Sampai dia Abdullah bin Abbas. Kecil lagi. Nabi panggil dia, Fadillah, yahfazka. Jaga agama Allah, Allah jaga hang. Umur kecil dia boleh faham dah maksud Nabi. Dia bila main kuliah, dia umur kecil. Dia tengok, akhirnya bagi coklat dia main. Dia sikap budak dia ada lagi. Tapi kalau mengaji, ya Allah macam orang tua-tua. Kita pula mengaji macam budak-budak. Ada faham? Duk tunggu time bila nak habis contoh. Hampa tak lah, hampa bagus. Hampa tak. Cuma kelebihan hampa ni mengaji tanpa kitab. Tu je ke Allah bagi. Kata. Situ nama ada kelebihan yang besar, nikmat yang besar. Kira mengaji boleh hafal ni satu otak yang luar biasa. Allahu Akbar kabira. Berkata kat aku dosa nak ceritakan. Maka Quran sambung lagi. Quran kata apa? Tengok saja surah At-Taubah nak bagi nak tengok. Pasal Tuhan kitab ni kata, sebelum baca tu bacalah Quran sikit. Dia kata wa ma yunfiquna illa wa hum karihun. Kalau dia infak sekalipun, dia infak terpaksa. Katalah tabung mai. Nampak tak? Katalah tabung tu mai, ya Allah Tuhan. Dia infak dengan infak yang terpaksa, bukan daripada hati dia. Pasal tu aku Tuhan, aku tak suka nak terima apa nama orang munafik punya infak bukan kerana aku. Kalau dia infak pun sekalipun kerana paksaan diri dia, bukan kerana Allah. Tu dia. Hampa jangan jadi macam tu, oi. Pasal tu ulama syorkan penyakit dalam ni, yang penyakit kadang-kadang malas mengaji, ketegang, nak mampu semua tu, mau tak mau kena bersedekah. Nak lawan daripada sifat munafik. Nak lawan sifat munafik.
pada malam ni insya-Allah kita nak buang sifat munafik kita. Semua duit kat kita jangan bawa balik, semua kosong. Tabung doa ada semua kita bagi. Daripada atasnya poket cari sampai balik, jangan pegang duit. Allahu Akbar kabir. Nak latih tak mau jadi munafik. Saat ni kita scan semua ada beg kita ambil. Malam ni Allah Tuhan kalau diizinkan Allah Ta'ala, Ustaz Rizal tak mahu nak dia nak mengaji Jordan tu. InsyaAllah kita akan di kalangan anak-anak qaryah kalau nak pergi luar negeri nak belajar, kamu kena support lah, tolong. Nampak tak? Kita dengar anak qaryah kita nak pergi mengaji. Tahu tak dia pergi mengaji, dia alim, sepanjang alim dia kita pernah bantu, tetap sampai kat kita ialah sedekatul jariyah. Sedekah jariah. Sedekah jariah kita akan sampai. Ke semua hari ni jualan kita apa semua kita infak kat dia. Ke semua. Hampa beli kitab pun masuk tabung dia. Hampa beli minyak zaitun pun dapat kat dia ini. Kita kena lawan diri kita. Bila benda tu mai kena lawan. Pasal apa? Allah bagi kata lawan. Itu hak dia hari ini. Bagi. Allah akan bagi untuk kita. Allah kata dalam Quran, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hang jangan mengaku hang orang kebaik kebajikan. Aku tak suka kan? Hatta tunfiqu, sampai hang derma daripada apa hang yang suka bagi. Oh tidak, jantung nak mai dak. Silakan. Tapi Nabi Allah kata dalam Quran, penyakit Muhammad di akhir zaman penyakit kedekut nak mampu. Dia mai. Penyakit kedekut akan mai yang begitu hebat. Apa kena lawan ini semua sifat-sifat munafik. Saat ni keluar saja ada tabung tu, berbuah niat untuk anak qaryah kita. Kita punya bendahari ada, bak keluar tabung tu ambil kat hang. Ini kita akan bagi Allah anak qaryah kita. Tak dan di esok lusa ke pergi jumpa dia, pergi bagi. Apa nama dia? Syarizal. Datuk Rizal yang duk jual cempedak gambar kan? Badak. Orang panggil Abu Cempedak kan? Apa dengarkan? Allah berkabir, Allah kita sedekah. Apa tak gaji kita kata, ya Allah gaji nak ambil sikit nak pergi kat dia. Allahu Akbar. Ustaz kalau boleh memang nak tolong bawa dia pergi sekitar Kuala Lumpur, Allah bagi kelebihan. Masa sana banyak kan? Allah nyamuk sana banyak. Apa dia boleh usung dia seminggu dia kata dengan Ustaz. Saya rasa tiket dia ni semua selesai. Alhamdulillah Ustaz dah buat untuk student-student nak pergi ke Jordan. Ramai dia kita selesaikan masalah tiket dia. Tiket dia boleh katakan 3,800 sampai 4,000. Majlis tahun ni majlis tak bagi apa pun, semua kosong. Kena pergi sendiri. Dulu zaman Ustaz beasiswa lain lah. Lah ni tak ada. Dulu kami dapat tiket lah, tu lah, ni lah. Tak ada. Lah ni memang kerajaan tak ada duit, tambah-tambah nak pilihan raya. Lagi penyamun semua, sudahlah. Sampai yang lantik penyamun tu, hampa terima lah kan. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita nak buktikan ya Allah pada malam ni nak buat sifat munafik. Bismillah. Ini bukan kuliah kosong ni. Ustaz ni suka pusing-pusing. Bukan pusing apa, dalam tu ada munafik. Betul. Kan? Tengok ayat Quran, ayat yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 45. Saja Ustaz nak tengok kawan ni punya Abdul Qadir Shiba Al-Hamid, dia kata apa? Nak tahu munafik lagi kata Allah Ta'ala kata, ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kadang-kadang kita ada masalah, ista'inu, mintalah dengan Allah. Kita minta pertolongan dengan Allah. Latih diri kita, susah macam mana pun cari Allah, minta dengan Allah, cari Allah. Ista'inu, Allah kata, mula-mula hang susah, minta dengan aku dulu, besar dengan sabar. Bila kita ada masalah, Allah suruh sabar dulu. Inna Allah ma'asabirin. Sifat sabar ni paling bagus lah. Kita kena sabar. Ista'inu bis sabri. Allah kata minta dengan aku dengan jalan sabar wassalah. Lepas sabar, Allah ambil wudu, Allahu Akbar, mengadu ke aku dulu. Sebelum nak cerita ke orang, mengadu ke aku dulu. Yang mendatangkan masalah untuk diri hang aku. Kan aku yang menentukan qada dan qadar segala hidup aku tentu. Cari aku dulu. Ista'inu bis sabri wassalah. Minta dengan aku dengan sifat sabar, diri salat. Allah kata wa innaha lakabiratun. Lakabiratun, ulama kata benda ni sangat berat dia kepada. Sangat berat apa dak? Berat apa? Oh beratlah ya Allah, berat bagi orang bernama orang munafik nak solat.
Allah Ta'ala kata, bila ada masalah cari aku dengan sabar dan solat. Bila sebut solat saja, wa innaha, sesungguhnya semayang tu la kabiratun, berat bagi dia, dia nak buat. Tapi bagi kita ada masalah, kita boleh sabar, boleh solat, illa ala khashi'in. Allah Ta'ala kata kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, dia tak rasa benda yang semayang tu berat bagi dia. Bagi berat bagi. Ni Allah Ta'ala dah cerita. Hang ada masalah macam mana pun, tapi hang susah nak semayang. Oh ya Allah, orang munafik ni memang tang semayang paling susah bagi dia. Mudah-mudahan kita minta pada Allah Ta'ala dijauhkan penyakit tu. Kita masuk hadis yang kedua. Nak cerita tentang munafik ni banyak, cukup dekat tu daripada hadis. Tengok hadis yang kedua, ialah dia kata sini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkali-kali Ustaz pesan kat hangpa, tak ada seorang sahabat Nabi nama dia wa anhu, tak ada. Sahabat Nabi nama dia wa anhu, tak ada. Wa anhu daripadanya. Bila hadis yang pertama Abu Hurairah, hadis kedua tu Abu Hurairah, dia tulis wa anhu lah. Ada setengah hadis dia tulis penuh, tapi buku ni dia tulis ringkas. Wa anhu daripadanya. Yang tu kembali balik pada hadis sebelum pada tu Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi kata apa? Seorang laki-laki mai kat aku. Mai kat aku, dah Ustaz dah cerita sikit tentang dia kan. Siapa laki-laki ni? Siapa laki-laki ni? Nama dia Abdullah. Nama dia apa laki-laki ni? Apa nama dia? Abdullah bin Ummu Maktum. Dan minggu sudah, bulan sudah kita ambil kan. Nama dia Abdullah bin Ummu Maktum. Dia buta. Dia buta nama dia. Abdullah bin Ummu Maktum. Dia orang buta. Dia buta. Dia pernah mai kat Nabi SAW pasal perjalanan dia daripada rumah dia. Ustaz pernah cerita, ingat tak? Punya jauh. Masjid Nabi, masjid dia punya jauh. Sakaratul maut, jauh dia. Dia daripada Sahara, dia baca riwayat cerita tentang dia ni. Daripada Sahara sampai mana? Sampai batu-batu, sampai kebun, baru sampai masjid Nabi SAW. Tu dia perjalanan dia. Adi dah cerita kat kita ni. Nak kena tahu dengan apa dia? Apa dia? Dia kata, qala atan Nabi, dia mai kat Nabi SAW. Rajulun a'ma. Rajulun a'ma tu nama dia Abdullah bin Ummu Maktum. Dan kita pun tahu tentang cerita dia kan. Faqala, maka dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innahu, dia kata, laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni tak ada siapa-siapa nak usung aku, nak bawa aku ke masjid. Tak ada siapa-siapa nak usung aku, nak ni ke masjid. Kebetulan dia cakap waktu mana? Waktu subuh. Farakhasali, adakah kelonggaran untuk aku menunjukkan, boleh tak? Aku pasal buta, tak ada siapa usung aku, boleh tak aku ni semayang di rumah, macam itulah bahasa dia. Maka Nabi SAW tak kata apa. Farakhasa, dia tanya, adakah rukhsah untuk aku? Nabi tak kata apa kat dia. Dia pun nyonyo daripada pi. Okey. Falamma walla da'ahu. Dia elok depi saja. Nabi panggil dia. Nabi panggil dia balik. Faqala, maka Nabi pun kata. Elok dia tanya kat Nabi, ada peluang ke aku semayang kat rumah? Dia pun berjalan lah. Elok jalan, Nabi SAW panggil dia. Fata'ah. Nabi panggil dia. Faqala, Nabi kata, hal tasma'una nida? Atasma'una nida? Hang dengar azan tak bisalah? Hang dengar azan tak? Qala na'am, ya aku dengar, ya Rasulullah, aku dengar. Qala fa'jib. Kalau hang dengar, mau tak mau hang kena mai. Mau tak mau hang kena mai juga. Rawahul Imam Muslim. Menunjukkan apa keadaan pun hang kena mai solat. Oh, tu dia. Nampak tak? Dia. Dan Ustaz pun pernah cerita tentang dia. Ingat cerita dia? Pernah cerita, syaitan paling takut dekat dia. Syaitan takut dekat dia. Kan Ustaz cerita? Dia pernah berjalan, mai Allah. Mai kawasan Sahara, okey, mai kawasan batu, tersungkuk jatuh. Dengar tak? Apa tapi tak apalah. Dia mai kawasan batu, tersungkuk jatuh. Sama muka dia kena, tangan dia kena, kaki semua luka berdarah. Nampak tak? Jatuh tu, malaikat yang keliling dia kata, ya Allah, ampunkan dosa dia. Sengah daripada dosa dia habis, Allah ampunkan. Malaikat minta ampun dosa. Allah Ta'ala kata, aku dah ampun dan dosa Abdullah bin Ummu Maktum, subhanallah. Maksud dia mai keadaan susah mai solat. Yang hampa, ya Allah duk mai, ya Allah setapak demi setapak mai tang sini ni, Allah hapuskan dosa hampa.
Antara reti dengan tak reti je. Ustaz berapa tapak? Ustaz lagi no. Daripada Sungai Petani lagi bertapak-tapak. Dapat kena keluar, kena awal, kena pukul 6 tu kena keluar dah. Kadang-kadang keluar lambat sikit kena faham. Hampa tunggu azan pun tak keluar lagi. La ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan aku minum Ustaz ayat minum bismillah. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah Tuhan badab. Kalau boleh bila masuk waktu standby lah. Standby diri kita dengan solat dan badab. Akhirnya ya Allah Tuhan dia pun jatuh. Bila dia jatuh ya Allah Tuhan, kali kedua kali yang berikutnya dia keluar daripada rumah. Bila dia keluar daripada rumah, iblis, syaitan semua tolong dia. Dia heran, hang siapa? Pasal apa tak ada orang sama tolong aku, tiba-tiba apa nak tolong aku? Ya kami kena tolong lah. Kami ni boleh iblis syaitan. Dia terkejutlah syaitan semua. Pasal apa dia kata, ya Allah kami kalau boleh kami tak nak bagi hang jatuh. Nak bagi hang jatuh dah. Kami akan pastikan hang keluar daripada rumah sampai ke masjid elok. Jangan jatuh. Kalau hang jatuh juga, malaikat semua berdoa pada Allah Ta'ala, dosa hapus, rugilah kami. Kami tak nak bagi hang jatuh. Bila dia jatuh, dosa dia gugur. Jangan, nampak. Maka syaitan pun tolong dia sampai ke masjid. Nampak tak? Setengah kadang-kadang orang tolong kita pasal apa? Ada urusan syaitan. Macam syaitan. Dia kadang-kadang nak tolong kita kan? Adalah sesuatu daripada syaitan daripada Allah. Maka Abdullah bin Maktum ni subhanallah. Syaitan takut dekat dia. Malaikat sentiasa mendoakan. Kita doalah sama-sama kan? Biar solat ni betul-betul jadi nur untuk kita. Untung orang yang jaga solat esok lepas mati akan jadi nur. Yang itulah bab kita bab solat ni menarik tak? Ini hadis satu. Ada hadis yang kedua. Jadi hadis ni menunjukkan tidak ada rukhsah. Tidak ada kelonggaran walaupun dia buta sekalipun. Tapi ada seorang sahabat Nabi. Ada hadis yang lain dia kata apa kat sini? Ada hadis lain. Dia kata kat sini, kharajna ma'a Rasulillah SAW. Ni sajalah syarah pada hadis sadam. Kharajna ma'a Rasulillah SAW fi safar famutirna faqala Nabi SAW dia kata liyusalli man yasha minkum fi rahlihi fi baitukum. Okey, Nabi SAW kata apa? Kharajna, kami semua keluar dengan Nabi SAW. Bila kami keluar dalam perjalanan musafir, tiba-tiba hujan turun. Dia kata kat sini hujan pun turun, ya Allah. Bila hujan turun, maka Nabi SAW kata kat sahabat yang semayang-semayang, tiba-tiba yang tak boleh main, apa boleh semayang di rumah hampa. Maksudnya ada rukhsah. Katalah kita main maghrib, kita semayang maghrib, tiba-tiba kita balik lepas maghrib, hujan yang lebat, tak boleh nak main ke waktu isya dah. Kita dapat lebat sangat-sangat. Pada masa tu dibenarkan kita semayang di rumah. Tapi di rumah macam mana pun ulama kita cuba ikhtiar untuk buat berjemaah. Ulama kita cuba ikhtiar jadikan jemaah. Walaupun isteri kita dah semayang, panggil dia untuk sama dengan kita. Yang kita tahu adik-adik sebut, yang pertama dia semayang jadi sunat, yang kedua jadi wajib. Untuk nak semayang sama kita, bagi dapat salat jemaah, kalau dia hujan, sakit atau ni. Kita baca pula hadis yang lain. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah lah, hadis yang nombor 2 banyak hari ni. Daripada Abdullah bin Abbas, daripada Imam Muslim. Nak kata boleh tak boleh semayang di rumah ni? Annahu qala li muazzini fi yaumil matir, dia kata hari di mana turunnya hujan. Nabi kata kat muazzin azan. Dalam azan tu Nabi kata tengah-tengah azan, Nabi kata kat depan, qala, kena kata sallu fi buyutikum. Semayang rumah hampa tak main tak apa. Untuk Bilal tu Nabi kata bila hujan dah lebat, maghrib dah hujan lebat, nampak tak? Lebat dah, gila-gila main lebat. Maka kita kata, ya Allah, sallu fi buyutikum, semayang hampa di rumah-rumah hampa. Okey, kita tengok keadaan lah. Kita tengok di sini boleh turun. Allah kita hujan nyek, ustaz kata hujan. Hang tengok hujan macam mana? Kan? Ni hujan nyek, payung tak boleh pakai. Turunlah mai. Jangan ambil hadis tu, ustaz dah bagi tahu hujan tak payah. Kau debuk hang nampak tak? Kan. Depan ni mengalami musyaqqah, kesusahan. Kita tengok kilat yang ni berubah-ubah. Kita tengok di surah pun sampai blackout semua kan. Tengok keadaan pada masa tu dibenarkan rukhsah
kelonggaran. Nabi kata dekat tukang azan, bagi tahu kat dia, sallu fi buyutikum, hampa pergi semayang di rumah hampa. Semayang di rumah hampa. Dan satu lagi, Nabi SAW kata Abdullah bin Umar. Ni Abdullah bin Umar tegas sangat-sangat, dia kata, idza kana ahadukum ala tu'ami fala ya'jal hatta yaqdi, dia kata, hajatuhu minhu wa in, dia kata, uqimatis salatu. Dia kata kat sini, apabila salah seorang di antara kamu semua berada di hadapan, masa tu kita berada depan makan, nak start makan, nak start makan. Nak start makan, maka Nabi SAW kata, janganlah, bila nak start makan, ditakdirkan makan, katalah start pukul 6 lebih, tu nak makan. Nabi kata, jangan berebut. Makan elok-elok dan berebut. Tiba-tiba, ya Allah ya Tuhan, kita dengar azan, dia kata, nampak tak? Nabi kata, biar makan, selesai, cantik, elok, maka tergesa-gesa, lepas tu lakukanlah solat. Lakukan solat. Dengan arti kata, kalau lambat sikit pun, tak apa. Berarti tiba-tiba kita main kat masjid semua kita tahu dah. Kalau kita makan, kita balik-balik, Ustaz nak makan. Dan makan-makan dengan azan. Jangan berebut, dah. Makan tenang-tenang. Anda tahu dah di masjid orang dah sembahyang habis, boleh sembahyang di rumah. Boleh faham tu? Nampak tak? Nabi benarkan. Kita tengok keadaan kita lah. Kita memang lapar tergidik-gidik. Ini tak lapar saja dengan karipap. Dengan karipap tak boleh main. Kau debuk hang orang tak dapat. Kan? Dengan karipap pukul 7 kata tak boleh main pasal apa? Takut depan pipi dah habis dah. Mak dia kata kau debuk hang dapat dah. Kita walaupun baca hadis ni, tengok keadaan situasi. Tengok keadaan situasi. Nak mengatakan bahawa kalau dia melambat, dia tahu kalau dia main sini Jumaat dah habis, maka dia main di rumah afdal. Dia main di rumah bukan afdal untuk dia. Keadaan situasi dia dibenarkan dalam syarak. Kelonggaran agama bagi. Walau macam mana pun, dia kata kat isteri dia, yang kita semayang sekali jemaah. Ikhtiar bagi dapat jemaah. Saja di sini disebut. Dan satu lagi dia kata kat sini, banyaklah hadis-hadis yang mengatakan ada kelonggaran dia. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, yaqulu la salata bi hadratit ta'am. Nabi kata tidak ada solat bila makanan tu ada, utama makanan dulu. Jangan lari nak semayang. Ataupun Nabi kata, wa huwa ala yudafi'ul al-akhbas. Maksud dia nak terkencing. Nak terberak dah. Dia buka semua apa, dia masuk toilet. Dia cara dia masuk toilet, nak kencing ke nak berak ke apa berlaku kat dia, tiba-tiba azan dah bunyi dah. Tahu dia keluar, dia tahu dah. Waladdallin, dia dengar dah. Dia kata tak dan ni. Tak dan apa? Rakaat kedua dah. Allah tak dan dah. Pada masa tu, dia dibenarkan semain di rumah. Tengok keadaan dia lah. Jangan kata, berdosa, Allahu Akbar. Masa ni syaitan bagi aku berak, belum tahan. Memang ditakdirkan nak terberak, bukan syaitan. Diri hang tu sendiri, nampak, memang waktu tu dia nak keluar. Tak ada kaitan dengan syaitan, nampak tak? Memang benda kotor pada sikit, tapi tak ada. Hang sendiri ada masalah, dia makan macam mana? Macam Makizan kata, tapi campur madu dengan cuka. Makan, zoom nak keluar. Nampak tak? Kadang-kadang orang tak tahan dengan cuka, dia keluar dengan cepat, nampak tak? Pada masa tu, dia dibenarkan untuk solat di rumah dia. Tapi ikhtiar berjemaah. Ni tajuk jemaah ni, kata jemaah. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia apa nama? Dia kata Anil Itban bin Malik. Kita dengar cerita. Itban bin Malik ni dia sahabat Nabi buta. Ustaz tutup cerita ni kat apa? Ada dua cerita sahabat ni. Seorang buta, nama dia apa dia? Abdullah bin Maktum pandai. Satu lagi cerita pula, nama dia Itban bin Malik radhiyallahu anhu, wa huwa min as-sahabi, dia pada sahabat Nabi. Wa huwa min ashabin Nabi SAW, dia sahabat Nabi. Mimman syahidal badr min al-ansar, dia pernah ikut sama dalam peperangan Badar Nabi SAW. Hebat dia. Dia kata annahu ata Rasulullah. Dia mai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia kata, ya Rasulullah, inni qad, dia kata, angkartu basari, sesungguhnya aku buta ya Rasulullah. Dia mengadu tentang diri dia. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku buta ya Rasulullah. Wa anna usalli di qaumin. Aku buta, dalam aku buta, aku jadi imam kepada puak-puak aku. Pada kampung aku ni, bahasa kita lah, aku jadi puak. Dalam puak aku ni, aku jadi imam ya Rasulullah. Wa idza, dia kata, kanatil amtar, bila mai saja hujan, dia kata sala wadi, bila mai saja hujan turun ya Rasulullah, di situ macam ada banjir, lecah.
Dia kata baini wa bainahum, di antara aku, rumah aku dengan mereka ni dah jadi penghalang dah. Hujan turun tu aku tak boleh pergi kat mereka, dan mereka tak boleh mai kat aku, nampak tak? Maka dia kata wala astati', dia kata an ati masjidahum fa usalli lahum. Dan aku, dia kata kat sini wala astati', aku tak mampu, dia kata an atiya, aku tak mampu nak pergi, dia kata masjidahum, aku tak mampu nak pergi masjid mereka, dia kata fa usalli lahum, dan aku tak mampu untuk sembahyang dengan mereka. Dia mengadu kat Nabi SAW. Maka dia kata kat Nabi, waritu, dia kata aku harap sangat annaka ya Rasulullah ta'ti, dia kata ya Rasulullah, kalau boleh aku harap sangat-sangat. Dia harap sangat-sangat daripada Nabi SAW. Harap apa? Dia harap, dia kata ta'ti, Nabi boleh mai ya Allah fatusalli fi musalla. Dia harap sangat-sangat ya Rasulullah, hang boleh mai kawasan, katalah kawasan rumah dia. Ya Rasulullah, kalau boleh mai, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, kalau hujan aku tak boleh pergi. Aku tak boleh pergi dengan pak aku jadi imam pasal lecau hujan ni. Maka dia harapkan Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau boleh, dia kata fa'attakhidhu, dia kata musalla, kalau boleh hang boleh mai tempat kawasan rumah aku ke, hang boleh sembahyang kat rumah aku, nampak tak? Maka dia tengok Nabi SAW, faqala, maka Nabi SAW berkata, ya Allah. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata sa'af'alu insyaAllah, ya aku akan buat. Kalau macam tu keadaan hang, ya, hang tak boleh pergi tempat dia, hang duduk di sini pasal hang buta, hang minta pula aku semayang di kawasan rumah hang, ya aku akan buat. Nabi kata ya Allah, aku akan buat. Qala itbanun, maka dia pun kata ya Allah. Faqada Rasulullah SAW, lalu Nabi pun pi, ya Allah, Nabi pun pi, Abu Bakar pun ada sama-sama. Dia kata hina, dia kata irtafa'an nahar, nampak tak, bila waktu siang Nabi pun pi, fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azimtu lahu, maka Nabi SAW, ya Allah, Nabi benarkanlah. Nabi kata tak apalah, kalau macam tu aku boleh semayang kat rumah hang, nampak tak? Falam yajlis, Nabi mai kat dia, dia kata Nabi tak duduk lagi rumah dia, hatta dakhala baiti, sampai Nabi tak duduk lagi. Dia duduk sembang-sembang cakap dengan Nabi, Nabi duduk pun tak, apa pun tak. Nabi masuk di rumah dia, Allah, faqala, thumma qala, Nabi kata ada aina tuhibbu an tusalliya min baitika, dalam rumah hang ni mana tempat yang hang paling suka sekali? Dalam rumah hang ni mana tempat yang hang paling suka sekali? Hang tunjuk dekat aku. Qala fa ashartu ila nahiyati minal baiti, dia pun tunjuklah kawasan rumah dia, tang sini pada aku suka sekali ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabara Allahu akbar, Nabi pun takbir, maka ya Allah faqumna, maka kami pun berdiri sama-sama dengan Nabi, Abu Bakar dan dia yang buta tu, wara'a fa shalla raka'ataini summa sembahyang 2 rakaat bagi salam dengan Nabi SAW. Dengan erti kata hadis ni, dengan banding adakah dua-dua tu ni? Tak, dua-dua tu tak bertentangan langsung, dengan erti kata ada rukhsah, terutamanya bagi orang buta, sampai turun ayat Quran dekat dia, surah An-Nur, dia kata laisa 'alal a'ma haraj, laisa 'alal a'ma haraj, tidaklah bagi orang buta ni satu dosa kalau payah sangat dia nak pergi ke masjid, dia sembahyang kat rumah, tidak ada dosa bagi dia, tidak ada dosa. Kalau dia sendiri rasa benda tu susah, kalau dia rasa benda tu senang, pergi. Maka kedua-dua hadis ni kita gabung, menunjukkan dia boleh tahu diri dia, Maka Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Ummu Maktum ni, Nabi kita kat dia, kalau hang nampak, hang dengar azan, dan kalau sunat amal. Nampak, kalau dia rasa benda tu susah bagi dia, tak payah. Susah bagi dia, macam kawan ni, Utbah bin Malik radhiyallahu anhu, dia susah dah dalam perjalanan, Nabi tengok, Nabi sendiri pergi tengok dia, ni susah ni, dengan ayat, dengan yang tu yang ni, Nabi sendiri masuk rumah dia, dia minta kalau boleh Rasulullah, semayang di rumah aku. Kok Nabi nak marah, dia mana nampak Nabi? Maka Nabi bagi ceria kat dia, tak apalah, hang tunjuk tak mana kawasan rumah hang, tunjuk kat aku nak semayang. Nabi tak dan nak duduk, dia kata ya Allah, duduk sembang, Allahu Akbar. Bila Nabi takbir, dia di belakang duduk, dia di belakang, jadi makmum dengan Nabi SAW, dengan arti kata dibenarkan. Kita tengok keadaan kita lah, macam kita kadang-kadang main rumah, macam ustaz buat kelas kadang-kadang di rumah Zuhur kan, kita telajak, kita suku-suku kita
Pastikan apa nama kelas, kerana kelas ilmiah, maka kita boleh kompos main di rumah kita. Jangan kita pergi ke masjid no. Pergi ke masjid apa dah? Pasal di situ ada kelas, ada pengajian yang ni. Kita nak ngaji di tempat kita, di situ nak semayang. Dibenarkan dalam syarak. Dibenarkan dalam syarak. Maka bila kita gabung hari ini, kita nampak rupanya Nabi SAW bagi rukhsah. Bagi rukhsah kalau keadaan dia buta, dia susah. Macam tu juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam bab ni kita boleh ambil apa dia? Kita boleh ambil kalau orang alim mai rumah kita, tiba-tiba dia kata, Ustaz, saya nak sembahyang duha. Allahu Akbar. Dia masuk pukul 10. Dia kata, nak ambil wudu boleh tak? Kita pun heran, dia masuk rumah kita nak sembahyang. Tak ramai orang alim masuk rumah kita nak sembahyang. Tak ramai. Macam Nabi SAW, Nabi masuk rumah Anas bin Malik. Nabi kata, Anas, aku nak sembahyang. Terkejutlah dia. Maka Nabi SAW, ya Allah, pasal rumah Anas kecil, tak, dia tunjuk isyarat taman pun, tahu situ juga. Maka Anas bin Malik pun, Allahu Akbar. Nabi pun Allahu Akbar semayang. Allahu Akbar Nabi semayang. Tempat yang Nabi semayang tu, dia jadikan tempat musalla di rumah dia. Nak bagi isyarat, nak bagi tahu kata, dalam rumah kita ni, kena ada tempat untuk nama dia musalla. Sikit bilik tak apa. Asal macam kita katalah, dalam bilik ni ada bilik lari nak pergi kurus. Bilik ni bilik komputer, macam-macam bilik ada. Adalah bilik untuk kita bertemu dengan Allah. Ada masalah ambil wuduk, lari, ada sikit. Kalau nak buat ruang kita pun boleh. Tapi rumah kita kecil, nak buat macam mana? Kena ada sikit. Kena ada sikit ruang untuk kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Tu utamanya orang kata, Ustaz, boleh tak saya semayang dekat tempat tidur saya laki bini ni, nak semayang tepi tu? Malaikat malu nak masuk tempat yang kita tidur. Nabi sendiri duduk dengan apa nama isteri dia, Aisyah. Nabi duduk. Malaikat cuma lalu je. Nabi nampak khibah tu. Malu. Nampak tak? Jadi kalau kita semayang di kawasan tu, nampak tak seronok. Lebih-lebih kita keluar pada kawasan. Walaupun isteri kita, Ustaz, saya semayang sebelah katib, Ustaz bangun. Itu pandai-pandai hang lah. Kadang-kadang saya semayang, tapi katib nak pergi sedang kat dia. Subuh tak bangun, Ustaz. Kalau saya semayang di luar, lagi dia tak semayang. Tapi bila saya semayang sebelah dia, saya tahu dia tak boleh tidur, dia kerekok, dia pusing. Biar macam tu. Tujuan saya nak bangunkan dia. Ikut masing-masing punya niat. Innamal a'mal binniyat. Kadang-kadang ya, macam-macam soalan orang tanya, Ustaz, saya semayang dalam bilik pasal apa, Ustaz? Nak bagi syaitan tak duduk dengan dia. Memang pun syaitan dah duduk dah, nampak tak? Kadang-kadang bila kita semayang, kita nampak dia duduk kalimat, dia dah bangun, dia tak boleh tidur. Tapi sikap yang terbaik itu ada lagi. Sanggup tengok kadang-kadang isteri semayang, suami tak semayang. Lah ni penyakit lah ni kita hadapi. Orang perempuan rajin semayang pula. Hak jenis lelaki ni malah. La hawla wa la quwata illa billah. Awak lah pembicari lelaki macam tu semua. Itulah gatai nampak lah sekali, susah nampak tak. Allahu Akbar. Maka dalam agama, kalau boleh rumah tu ada ruang. Macam inilah. Utbah dia kata bin Malik, bila Nabi keluar pada rumah dia, dia seronok. Ya Allah, dia akan jadi tempat tu lah tempat apa nama? Musalla. Tempat musalla. Kadang-kadang dia main-main, orang tu masuk nak semayang. Rumah kita kalau ada bilik, Alhamdulillah. Kadang rumah kita kecil. Kadang-kadang dia main-main, hall kita, Alhamdulillah. Tempat di mana orang tu semayang, jadikan kita sunat pun di situ. Contohnya kita semayang Jumaat. Ba'diyah bagi Jumaat, kalau nak semayang di masjid 4 kan, kita balik semayang di rumah 2. Contoh, apa duk mengaji lama pun masih lagi ketegak. Rugi tau orang ketegak ni. Orang ketegak ni setelah dia tahu dalil, hujah, hadis, duk pegang macam tu je. Apa tujuan mengaji, nak cari kebenaran ke cari apa? Sampai hari ni solat Jumaat kita masih lagi la haula wala quwata illa billah. Kita duk salah Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Dia kelemahan, dia hampuk dengan hang dengan kitab sekali. Dia tak maksudkan macam tu. Ada hadis dia terang jelas, ulama kata ini sebelum Nabi sampai, dah Nabi sampai. Nabi sendiri tunjuk, nampak tak macam mana? Macam mana solat ditunjuk oleh Nabi SAW. Sampai di kalangan sahabat Nabi duduk ramai-ramai nak tahu cara Nabi. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang lampau. Macam mana pun nak tengok aku semayang, semayanglah macam tu, nampak tak? Wallahualam. Boleh kan? Jadi hadis ni nak cerita kat kita, ra'ilah. Kalau orang yang baik-baik,
Allahu Akbar, dia semayang di kawasan tempat hall kita. Kita pun sunat semayang kat situ. Nampak tak? Saja nak ambil daripada sunat-sunat Nabi SAW. Sahabat punya suka Nabi semayang kat rumah mereka. Kita pun bukan setakat menyalah orang soleh masuk rumah kita bagus. Makan dengan dia memang bagus sangat-sangat. Sebagai contoh, rumah tu akan jadi syahid. Rumah aku ada orang baik-baik masuk, alhamdulillah. Kita rasa cukup dekat tu dulu. Ustaz pun nak macam pada, tapi tak apa. Nanti dia elan dia jadi lain. Dia elan jadi lain pada. Sebab apa? Ustaz macam kelabu-kelabu tak nampak, tapi tak apa. Hadis yang ketiga ni kita sambung. Kita nak dengar daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata dia, qala man sami'an nida, mana-mana orang dah dengar azan, dia kata fala ya'ti, dia dengar azan dia tak mai juga sembahyang, fala salata, tidak ada sembahyang bagi dia, illa min uzrin, kecuali dia uzur, kecuali orang tu uzur. Maka ulama kata fatwa ni fatwa siapa ni? Ini fatwa Abdullah bin Abbas, bukan fatwa Nabi. Pasal ulama kata lakin rajjaha ba'duhum waqfahu, akan tetapi kebanyakan jadi kalangan ulama hadis mengatakan ini adalah fatwa Abdullah bin Abbas. Kita nak dengar bulan depan macam mana fatwa dia. Orang yang tak sembahyang, duduk sembahyang di rumah ni apa dia? Sihat, elok semua, tak ada apa masalah, duduk sembahyang di rumah. Macam tu Ustaz kata awal lagi, kalau kita ada suami kita yang suka sembahyang, ingat Ustaz kata apa? Beli apa? Beli apa? Beli telekung Khadijah. Ada yang mahal tu, 250 okey lah. Beli telekung Khadijah tu, masa nak semayang, sekop kat dia. Bagi dia pakai daripada. Bagi dia pakai. Asal orang semayang di rumah, dia orang perempuan, dia tak boleh main juga. Beli ke telekung bagi dia. Bang, macam ni kalau you semayang, I nak bagi kat you. Ambil ulang tahun dia, kada Valentine's Day, kan? Bagi kat dia. Satu tu bagi kat dia. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Sama-sama lah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan, tolonglah bagi hidayah, taufik, kekuatan untuk kami beramal, ya Allah. Ya Allah, ceramah ni dengar banyak dah, kuliah dengar banyak lah. Kalau Tuhan tak bagi kekuatan kita untuk beramal, kita tak mampu. Kita tak mampu jadi terbaik. Maka apa pun kita minta pertolongan dengan Tuhan. Kami nak jadi baik, nak jadi soleh, nak beramal dengan semua ilmu kami dengar. Bagi pada kami taufik. Bagi kekuatan, ya Allah, taufik yang main daripada Allah untuk kita beramal, kita jaga solat kita. InsyaAllah bulan depan kita nak dengar solat ni, kita nak dengar bulan Yazid bin Aswad. Kita nak dengar cerita Yazid bin Aswad ni macam mana. Nabi sayang, Nabi suka kat dia. Allahu Akbar kabira. Kita dengar cerita ni yang mana sahabat Nabi dah semayang dah semayang. Tabiat orang dah azan, Allahu Akbar, katalah azan. Jangan keluar daripada kawasan ni, selesai semayang baru keluar. Nak dengar adab tu. Dia demam-demam, dia kencing. Dia kencing-kencing, dia keluar. Nak mampu kencing hang. Ada kencing, duduk sini sampai semayang baru keluar. Itu adab orang datang di masjid. Jangan buat singgah masjid macam tu je. Dan juga Nabi tegur sahabat, ada orang dia dah semayang maghrib, kita baru nak semayang. Tiba-tiba dah habis-habis semayang, dah tengok dia tunggu. Kita tak tunggu siapa? Anak semayang belum, dah semayang kat rumah. Dia kena masuk semayang patutnya. Kan? Tak boleh tunggu di luar masjid. Bila tunggu di luar masjid, nak tunggu kawan, dia kena masuk semayang dengan kita. Kita nak dengar adik-adik ni. Ini nak berlaku di antara sahabat. Nampak tak? Bila mai orang tengah masjid, orang tengah semayang, dia kena masuk semayang sekali. Yang semayang dia mula-mula jadi sunat, semayang kedua jadi wajib. Itu dia. Ini bab-bab yang akan datang, insya-Allah. Setakat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kalam Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah, asyhadu an la